Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم فقهنا وفقه أهلنا وأولادنا في دينك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وبعد, tuan-tuan dan puan hadirin jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu lagi bersama dengan kitab kita, kitab Bahrul Mazi, yang mana ianya adalah hadis-hadis daripada Sunan At-Tirmizi rahimahullah yang disyarahkan oleh Syekh Idris Al-Marwawi rahimahullah. Kita masih lagi, tuan-tuan, pada bab hisab, yakni perhitungan amal seseorang hamba di akhirat kelak, yang mana secara umumnya Tuan Syekh menyatakan ada sekurang-kurangnya dua bentuk hisab yang akan dilalui oleh semua manusia di akhirat kelak. Itulah sama ada hisab yang mudah ataupun hisab yang berat ataupun yang diperhalusi. Pada pertemuan yang lepas, Tuan Syekh terangkan contoh yang dikatakan hisab yang diperhalusi, yang diperincikan itu, kalau soalan tentang solat tidak sekadar ditanya kamu solat atau tidak, bahkan ditanya, bila dijawab solat, ditanya solat di mana. Bila jawab di mana, ditanya lagi pukul berapa, ditanya lagi dengan siapa. Itu bermaksud hisab yang berat dan diperhalusi. Dan Tuan Syekh kita sebut, kalaulah amal seseorang itu dihisab dengan perincian begitu dan diperhaluskan begitu, maka itu antara petanda dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab satu lagi bentuk hisab adalah soal jawab ataupun pembentangan amal. Ditunjukkan saja amal hamba itu, ditanya secara umum, lalu dilepaskan. Sebab itulah kita memohon supaya kita melalui hisab yang ringan. Hari ini Tuan Syekh sambung lagi, tuan-tuan, permasalahan hisab yang dihalusi ini. Berkata Tuan Syekh Pengarang rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Syekh kata, maka tidaklah semua orang itu dihisab dengan hisab yang dihaluskan ini. Tak semua orang yang akan kena bentuk perincian begini. Bahkan sesetengah orang dihalusi hisabnya dan sesetengah orang lain tidak dihaluskan hisabnya. Ini, tuan-tuan, ada beberapa hadis dan juga amalan yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, amal-amal yang akan melepaskan seseorang itu daripada hisab terus. Itu ada juga hadis sebut amalan-amalan tertentu seseorang itu dilepaskan daripada hisab. Antaranya orang-orang yang redha dan bersabar ketika diuji dengan penyakit ketika dia hidup di dunia. Itu antara hadis-hadis yang sebut yang ni, yang terlepas terus daripada hisab. Dan ada amal-amal yang mana Allah Ta'ala balas kepada seseorang itu disebabkan di dunia dia tidak berkira. Ketika orang-orang yang
berhutang dengannya ataupun ada urusan-urusan dengan dia, dia tidak menyulitkan urusan orang itu, khususnya dalam bab hutang, sama ada dia memberi tangguh ataupun dia memberi kurang ataupun dia memberi halal terus. Itu juga sebahagian amal yang dapat meringankan hisab ataupun melepaskan seseorang hamba itu daripada hisab. Lepas tu saya kata tak semua orang akan kena hisab yang terperinci dan hisab yang halus ini. Jadi saya kata antara bentuk Allah Ta'ala menghisab dengan halus sebagaimana yang tersebut dalam beberapa hadis, antaranya hadis yang disebut oleh Imam At-Tirmizi dalam bab ini, setengah daripadanya ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuja'u bibni Adam yawmal qiyamati ka'annahu badajun fayuqafu baina yadayillah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Masyhur tuan-tuan, Sayyidina Anas ini adalah khadam kepada Rasulullah. Sayyidina Anas antara sahabat yang kecil, muda lagi ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Maksud muda ni memang budak lagi. Kemudian ibu dia datang dan serah dia pada Rasulullah. Dia bagi tahu kepada Rasulullah, ni anak aku, ambillah jadi orang yang bantu khidmat kamu. Dan Sayyidina Anas duduk dengan Rasulullah SAW lebih kurangnya hampir 10 tahun berkhidmat. Dan khidmat ni tuan-tuan, maksud khidmat ni khidmat urusan Rasulullah, ambil air wuduk Rasulullah, bawa capan Rasulullah, bawa bekas minuman Rasulullah. Itulah antara khidmat yang dilakukan oleh Sayyidina Anas sesuai dengan keadaan umurnya ketika itu. Cuma tuan-tuan, Sayyidina Anas cerita tentang mulianya akhlak Rasulullah ni. Dia kata sepanjang aku berkhidmat, kau faham budak-budak ni dia khidmat terang mana sangat, mesti ada yang part-part yang dia akan ada, orang kata apa, ada yang tak sempurna lah sebab budak. Ada Sayyidina Anas pernah cerita, aku sekali Rasulullah hantar buat urusan, aku terlambat. Sebab apa? Sebab tertengok kawan-kawan main, aku pun join main sekali. Sehingga kan ada sebahagian isteri dan juga ahli keluarga Rasulullah yang tegur lah. Rasulullah kata biar kata dia. Rasulullah kata biar, tak payah kata apa. Sayyidina Anas kata Rasulullah SAW dengan aku berkhidmat dengan Rasulullah ni 10 tahun, tidak sekali pun Rasulullah kata kepada aku apa yang aku terlepas tak buat. Rasulullah tak pernah kata pun kenapa kamu tak buat. Dan kalau ada benda yang aku buat yang mungkin Rasulullah SAW tak berkehendak begitu, tidak juga baginda kata kenapa kamu buat begini. Ini tuan-tuan, ketinggian dan juga kemuliaan akhlak baginda Rasulullah SAW dalam berurusan harian dengan orang-orang yang di sekeliling Rasulullah SAW. Ini bukan bermaksud kita tak boleh tegur, tuan-tuan. Kadang-kadang isteri ada juga ditegur suami. Suami pun kadang-kadang ada juga tegur isteri, kenapa buat begini, tak buat begini. Boleh, tetapi yang kita sebut ini adalah nak tunjuk betapa tingginya redha dan tingginya sifat, orang kata apa, bersabarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas cerita tentang hadis ini. Dia kata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat nanti didatangkan seorang anak Adam pada hari kiamat seolah-olah anak biri yang kecil dibawa untuk ke kandang hisab itu, ke tempat hisab itu, seperti keadaan anak biri-biri yang kecil, yakni dibawa anak Adam di hadapan Allah Ta'ala untuk dihisab itu dengan kecutnya dan hina rupanya. Nak bayangkan kata keadaan kita masa tu sangat-sangat hina, sangat-sangat lemah dan sangat-sangat keadaan yang paling rendah dalam rupa bentuk keadaan kita. Mungkus macam anak biri-biri kecil dalam kesejukan oleh takut dan hina di hadapan Allah, gerun. Maka didirikan dia kerana mahu dihisabnya akan segala amalnya di dunia. Jadi
Jadi di hadapan Allah Ta'ala tu manusia ni berdiri dalam keadaan sangat hina, sangat lemah, dan sangat-sangat kita kata tiada harapan dari segi nak bergantung kepada kekuatan diri dan juga bantuan makhluk yang lain. Bila ia sudah berdiri di hadapan Allah Ta'ala untuk dihisab itu, fayaqulullahu lahu a'taituka wa khawwaltuka wa an'amtu 'alaika famadza sana'ta. Ditanya ketika itu, maka berfirman Tuhan baginya, hai hamba-Ku, telah aku kurnia kepada kamu harta dan anak, dan telah aku beri akan kamu abdi. Aku beri kamu, kalau yang kaya zaman dulu aku beri kamu rezeki, ada hamba abdi. Kalau zaman sekarang ada khadam, ada pekerja-pekerja pembantu, ada pembantu rumah. Aku beri kamu rezeki. Dan aku beri pada kamu binatang-binatang tunggangan. Dan telah aku kurnia pula ke atas kamu nikmat kesihatan. Itu Syekh huraikan makna nikmat dalam hadis ni dengan segala bentuk nikmat. Dan aku beri kepada kamu keafiatan. Maka apakah yang telah kamu perbuat pada barang yang aku beri dan aku kurnia kepada kamu itu? Maksudnya hisab yang terperinci ini akan ditanya. Kalau nikmat tu ditanya satu persatu. Nikmat pembantu rumah pun akan ditanya. Nikmat kenderaan akan ditanya. Nikmat makanan akan ditanya. Bila didengar oleh anak Adam itu akan pertanyaan Tuhan yang demikian itu, lalu dijawabnya, fayaqulu ya Rabb jama'tuhu wa sammartuhu fataraktuhu aktsara ma kana farji'ni atika bihi. Maka dia berkata, ya Tuhanku, telah aku kumpulkan dia. Yang kau beri semua tu ya Allah, aku kumpul dan aku biarkan dia. Aku reta-reta kekayaan yang kau bagi pada aku masa di dunia, nombor satu sekali aku himpun, tak bagi ke orang lain. Lepas aku himpun, aku kembangkan lagi, aku biarkan lagi. Memang gitulah tuan-tuan realiti kita dengan harta ni. Kita yang dikurniakan harta, memang kita akan fikir ke depan yang ada untuk belanja sekarang. Dan juga kita duk kira siap-siap macam mana nak kembangkan untuk keperluan akan datang. Ini sifat biasa. Tetapi yang dimaksudkan dalam hal ini sehinggalah dijadikan mengumpul dan mengembangkan harta itu, yang pertama sehingga melanggar batasan syarak. Kalau contoh zaman sekarang tuan-tuan, kita ada duit lebih, ada himpunan, ada simpanan, kita letak dalam pelaburan, kita letak di tempat-tempat yang tak patuh syarak. Tak kira langsung dah halal haram, yang penting kita tengok return yang tinggi. Kita yang ni tak apa, yang ni return tinggi tak apa, sebab patuh syarak tak patuh syariah, syariah compliant tak syariah compliant tak payah kira. Ataupun dia kembangkan harta itu dengan jalan yang halal, tetapi bila sampai masa perlu mengeluarkan zakat yang wajib daripada simpanan dan juga pelaburan itu, dia tak keluarkan. Itu juga termasuk dalam perkara yang akan menyebabkan mengumpul dan mengembangkan harta itu sudah masuk pada perkara yang akan dipertanggungjawabkan. Ataupun kesibukan mengumpul dan mengembangkan harta itu sehingga meninggalkan perkara yang wajib yang lain, khususnya solat 5 waktu harian. Sibuk dengan nak menambah dan juga nak mengumpul sehingga tak sembahyang langsung. Itu semua tu perkara yang menyebabkan urusan ataupun usaha pengumpulan dan mengembangkan harta itu menjadi perkara yang tidak menjadi perkara yang tidak baik untuk seseorang. Sekiranya tidak ada benda-benda itu, insya-Allah akan menjadi perkara yang baik. Dikumpul harta, dikembangkan hartanya, tapi pada jalan yang patuh syarak. Dalam keadaan tidak sekali-kali mengabaikan dia dan melupakan dia daripada perintah-perintah Allah. Dan juga dengan harta yang telah berkembang biak itu digunakan pada jalan-jalan kebaikan, khususnya pada belanja-belanja nafkah yang wajib daripada zakat dan sebagainya, dan membantu orang susah. Itu harta-harta yang akan menjadi kebaikan kepada tuan badannya. Jadi bila dia jawab begini, dia kata, ya Allah, aku kumpul, aku kembangkan dalam bentuk yang tak elok tadi tu,
Dia kata, maka hamba tinggalkan dia dalam dunia masa hamba mati. Aku tinggal banyaklah, tapi aku tak ada buat infak ni. Jadi dia kata, aku tinggal lebih banyak daripada barang yang ada dulunya. Aku tinggal banyak lagi tu kat dunia. Maka kembalikan hamba ke dunia, supaya boleh hamba bawa tunjukkan harta yang hamba himpun akan dia pada. Ya Allah, bagilah aku balik ke dunia balik, supaya aku dapat bawa tunjuk pada kamu amal-amal soleh yang aku buat. Yang ni minta yang macam mana dalam ayat Quran surah Al-Munafiqun itu. Orang-orang yang bila dia dah mati ni, salah satu perkara alasan dia minta nak balik ke dunia, dia minta nak balik ke dunia sebab dia nak sedekah balik. Dia minta nak balik ke dunia, harta-harta dia dulu tu dia nak keluarkan balik infak. Itu antara alasan orang-orang yang bila dia dah terlepas peluang untuk membelanjakan hartanya pada jalan-jalan kebaikan ini, dia minta supaya diberi peluang sekali lagi. Fa yaqulu lahu arini ma qaddamta. Maka Allah Taala pun sebut pada anak Adam itu, baik itu cerita harta kamu himpun, kamu dah kembangkan. Sekarang tunjuk apa amal yang kamu dah buat daripada harta-harta itu. Aku tak mahu harta yang kamu himpunkan itu. Bahkan tunjukkan kepada aku, tunjukkan oleh kamu akan amal yang kamu perbuat pada harta. Jadi dalam bab harta ni, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Syekh, Allah Ta'ala tak mau tengok bilangan. Allah Ta'ala nak tengok apa yang kita perbuat pada harta itu daripada amal-amal kebaikan dan kebajikan. Bahkan tunjukkan oleh kamu akan amal yang kamu perbuat pada hartamu. Adakah kamu perbuat dengan dia akan silaturahim? Tuan, dengan harta kita boleh hubung silaturahim. Kita pernah beri contoh sebelum ini. Maksud dengan harta tu kita hubung silaturahim, kalau ada adik-beradik, saudara terdekat yang susah, kita berikan bantuan kadar yang dia perlukan. Kita ada lebihan, kita bagi. Kita tak berkira. Mungkin ada selisih faham sikit sebanyak. Jadi disebabkan selisih faham itu, kita ada lebihan harta yang banyak. Adik kita, abang kita ada kesusahan, kita mampu bagi, tapi kita tak bagi sebab kita bermusuh. Itu maksudnya memutus silaturahim. Tapi orang yang mulia ni, walaupun ada selisih faham, dapat ditasamuh, dapat dimaafkan sikit sebanyak. Bila adik-beradiknya berhadapan kesulitan, dia ada lebihan harta, dia beri. Itu tuan-tuan silaturahim. Harta yang ada digunakan untuk berziarah kepada ahli keluarga, adik-beradik, itu silaturahim. Ini maksud kita gunakan harta ke arah silaturahim. Atau kamu berbuat fisabilillah, ini jelaslah harta yang ada digunakan pada jalan-jalan Allah Ta'ala, sama ada bantu peperangan jihad fisabilillah yang sah, jelas jihad-jihad yang diiktiraf oleh syarak, bantu para mujahidin, bantu para tentera-tentera umat Islam yang berperang dengan musuh. Begitu juga apa sahaja jalan-jalan kebaikan, atau menyempurnakan dengan dia akan segala yang wajib atas dirimu, daripada menyempurnakan segala yang fardu atas dirimu. Kita guna harta untuk nafkah anak dan isteri, ataupun kita guna nafkah duit kita itu untuk belanja diri kita sendiri, keperluan-keperluan kita, keperluan pengajian kita, keperluan pendidikan anak-anak dan sebagainya, insya-Allah itu semua akan jadi amal soleh kepada Tuhan punya harta. Dan bukannya aku minta tunjuk pada aku berapa banyak harta kamu. Bukan aku minta tunjuk pada aku akan kebaikan kamu pada menghimpun harta itu. Dan aku mahu lagi bagaimana kamu perbuat akan khadam yang aku beri padamu dan segala binatang. Kalau ada pembantu, khadam, abdi, tuan, ada hadis yang Rasul sebut, seseorang tuan kepada hamba itu akan disoal tentang bagaimana dia melayan hamba abdinya itu. Dan Rasulullah SAW letak benchmark layanan hamba abdi ini, makanan dan pakaian mesti sama status dengan tuan dia. Dalam Islam ni, kalaulah seseorang itu ada hamba abdi,
kualiti makanan dan kualiti pakai, yakni kualiti hidup yang diberi pada hamba tu mesti sama dengan apa yang dia rasa dan makan. Itu kalau dengan hamba abdi lah. Tapi kalau dengan orang yang kita panggil orang yang mengambil upah dengan kita, menjadi pembantu yang kita bayar gaji, ni bukan hamba ni orang merdeka. Itu kita bayar upah dengan selayaknya. Yang penting kita memberi hak dia, tidak menzalimi dan tidak kita menganiaya dia. Semua itu akan dipersoalkan. Termasuklah segala binatang-binatang dan sebagainya. Apakah yang kamu gunakan dan cara yang kamu gunakan segala perkara itu untuk kemaslahatan kamu. Bila ditanya begitu, orang Ta'ala tanya, aku nak tengok apa yang amal kamu buat pada harta kamu. Hamba ini pun jawab, fayaqulu ya rabbi jama'tuhu wa sammartuhu fataraktuhu aktsara ma kana farji'ni atika bihi. Ya Allah, aku dah himpun, aku dah kembangkan, tapi aku tinggal begitu saja, himpun banyak, tak buat sebarang amal. Maka pulangkanlah aku ya Allah, supaya aku dapat balik dan dapat tunjuk pula apa kebaikan yang aku buat dengan harta itu tadi. Maka dipinta pula oleh Allah Ta'ala terangkan apa yang diperbuat daripada amal yang berkaitan dengan harta tadi dan segala pemberian-pemberian Allah kepada seseorang hamba, hingga pada akhirnya jawapannya kosong, tiada apa satu jua kebajikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fa idza abdun lam yuqaddin khairan, tengok-tengok hamba itu tak ada pun kebaikan yang diperbuat daripada hartanya itu. Bila dah keadaannya begitu, fayumda bihi ilan nar, bila keadaan dia daripada harta-harta yang Allah Ta'ala beri pada dia itu tidak ada langsung jalan kebaikan yang digunakan, maka dibawa dan dimasukkan, dilemparkan dia ke dalam api neraka. Ini tuan-tuan hadis yang dibawa oleh Imam Tirmizi dalam bab ini. Jadi bagaimana yang kita sebut, tuan-tuan, dalam bab harta ni sekurang-kurangnya jangan sampai tidak mengeluarkan zakat harta tahunan. Sekiranya cukup nisab dan cukup haul, cukup sifat dia, harta-harta yang ada itu sekiranya dia termasuk dalam kategori yang wajib zakat. Sebab bukan semua kita masuk dalam kategori wajib zakat. Contoh kita ada rumah besar, rumah kita nilai 2-3 juta contohnya, kita tak perlu bayar zakat sebab itu rumah. Melainkan kalau orang tu dia masuk bisnes hartanah, itu cerita lain. Kita bincang di sudut mazhab Syafi'i lah. Tapi dalam konteks semasa ni tuan-tuan, kebanyakan harta-harta yang wajib zakat ni dia berkaitan dengan simpanan wang ringgit kita dalam simpanan-simpanan. Itu kalau WSB lah, ASB dan sebagainya. Kemudiannya biasanya terlibat dalam pelaburan. Return yang kita dapat tu dia ada kiraan dia. Secara umum dia berkait dengan harta-harta duit ringgit ni. Mungkin kalau yang zaman dulu dalam konteks mazhab Syafi'i ni, mah perak tu nombor satu. Binatang ternakan, dia bela binatang lembu, kambing dan unta, kalau cukup bilangan tu kena bayar. Tapi zaman lah ni mana nak jumpa, jarang lah. Melainkan orang tu terlibat dengan pertanian, baru peternakan dan pertanian tu memang dia terlibat. Dia orang biasa macam kita ni, biasanya duduk pekan-pekan ni, takat-takat nak bela pun, bela ayam pun orang bunyi lah. Sebab masalah kan, ayam tak ada kaitan lah. Cuma nak sebut kebiasaannya yang hari ni mungkin kita kena semak yang berkaitan dengan duit ringgit kita lah. Sama ada simpanan, sama ada pelaburan. Jadi kita semak supaya adakah wajib zakat ke atas kita dan kita telah keluarkan zakat harta itu sekurang-kurangnya. Selepas selesai yang sekurang-kurangnya itu, barulah kita tengok tambahan-tambahan amal kebaikan dan kebajikan yang kita buat daripada harta kita itu. Dan Tuan Syekh susuli tuan-tuan sikit lagi sebelum syuruk kita ni. Jadi begini, jadi yang hamba ni kebanyakannya bila dia ada harta, dia akan fikir nak himpun dan akan fikir nak kembangkan, sehingga dia tak laksanakan kewajipan-kewajipan tadi kerana dia telah masuk dalam kategori orang yang ghaflah, lupa. Dan memang kebiasaannya apabila diberikan harta dan juga
keselesaan, kemewahan ini, seseorang itu terdedah kepada diuji dengan lupa kepada Allah. Ini yang disebut sebagai fitnatul mal, ujian harta. Maksud ujian di sini, harta tu akan uji kita lah. Masa tak ada, belum tentu kita akan jadi masalah sebab tak ada. Dan bila tak ada, boleh jadi kita pun mungkin boleh cakap besarlah. Saya kalau dapat harta ni, insya-Allah saya akan buat begini, saya tak akan lalai. Tapi bila dah sampai ada di tangan, masa tu barulah bermula ujian. Sama ada akan melupakan kepada Allah Ta'ala dan perintah-perintahnya ataupun sebaliknya. Jadi saya kata, salah satu perkara yang akan dihukum oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak adalah seseorang itu lupakan Tuhan. Lupa bukan tak beriman, kan? Semua orang mukmin, kita semua beriman. Tapi maksud lupa di sini, dia mengabaikan. Dia ada anak dan isteri. Anak dan isterinya itu telah menyibukkan dia sehingga dia tidak menunaikan solat fardu. Itu maksud harta anak isteri itu melalaikan dia ataupun menjauhkan ataupun melupakan dia daripada Allah. Ini lupa perintah-perintah Allah dan lupa segala perkara yang wajib dilakukan. Harta juga begitu, macam kita sebut tadi, harta datang, ada dalam tangan dan pemilikan. Bila ada, harta itu menyebabkan dia guna pada jalan-jalan kemaksiatan dan jalan-jalan kesedapan, disebut kelazatan. Beza kemaksiatan ni haram lah. Kalau hak bawah sikit, kesedapan ni kenikmatan makan minum yang halal tapi berlebih-lebihan mewah sehingga melupakan kewajipan zakat. Itu yang berkaitan dengan yang kata dilupakan ataupun melupakan Allah Ta'ala ni. Saya kata sesungguhnya lupa dan lalai akan Tuhan itulah yang suka dan kerap jadi kepada manusia, hamba Allah Ta'ala ni, sama ada yang muda ataupun yang tua. Walaupun kebanyakannya yang muda lah lebih diuji lebih teruji dengan bab ini. Yang berumur mungkin dia akan kebanyakannya akan mula kembali kepada ketaatan pada Allah, membaiki apa-apa yang kurang. Orang laki-laki dan orang perempuan semua akan diuji dengan lupakan Allah Ta'ala, lalai dan lupa. Antara perkara yang selalu menjadikan seseorang itu lupa akan Tuhan ialah lalai dalam kesibukan dengan hartanya dan bersedap-sedap dalam nikmat yang dikurniakannya. Ini saya kata antara perkara terbesar yang akan menguji seseorang. Sekiranya diberi keselamatan dalam bab ini, insya-Allah tuan-tuan, alhamdulillah, maka itu tanda yang baiklah. Walaupun Allah Ta'ala beri segala bentuk kemewahan, tapi kita masih hadir solat berjemaah, masih hadir beriktikaf di rumah-rumah Allah, masih kita ada kemampuan untuk tengok adik-beradik kita, ziarah saudara-saudara kita, masih kita ada juga ingatan untuk pergi tengok orang jiran-jiran terdekat, komuniti terdekat yang susah, yang fakir. Maka itu insya-Allah itu petanda baik bagi orang-orang yang diberikan limpahan harta dalam hidup mereka. Sebab apa? Dengan banyak itu pun masih tidak melupakan mereka daripada perintah-perintah Allah. Itu tanda yang baik, insya-Allah. Jadi saya kata kebanyakannya orang yang diuji dengan lupa Allah ni sebab sibuk dengan persoalan harta-hartanya dan sangat bersedap-sedap dalam nikmat yang Allah kurniakan sehingga lupa perintah Allah. Jadi tuan saya sebut Allah Ta'ala kurniakan pada seseorang mata dan juga telinga. Tapi yang mata dan telinga itu digunakan untuk melihat dan mendengar perkara yang diharamkan. Allah Ta'ala berikan padanya lidah dan kemampuan bercakap, digunakan pada mencaci maki, mengutuk dan memfitnah orang, bukan digunakan untuk berzikir dan mengajar manusia pada kebaikan. Dikurniakan anak dan pasangan, maka hanya digunakan untuk bersuka-suka, berseronok-seronok, bersedap-sedap sahaja dengan harta dan anak itu, dan hanya sibuk dengan perkara tersebut sehingga lupakan perintah-perintah Allah, tiada ingat kepada Allah. Begitu juga dikurnia Tuhan dengan beberapa bumi, yang ada lot-lot tanah, ada tanah dan binatang dan lainnya daripada harta.
Semuanya buat penyedap nafsu sahaja, bukannya dibuatkan ibadat dan penolongnya. Ini nak bantu dalam ibadat. Ada tanah banyak, semua guna untuk return, untuk pulangan, mengembangkan lagi harta, tanpa ada langsung yang nak dibuat kebaikan. Ada setengah orang dia ada tanah, dia wakaf pada jalan-jalan kebaikan, buat masjid dan sebagainya. Kalau zaman-zaman yang tamadun Islam tengah kembang tu, wakaf ni tuan-tuan, dia orang kita duk nampak wakaf masjid sajalah. Naknya ada wakaf yang pernah wujud tuan-tuan. Di Mesir ni ada satu tempat tu orang khaskan sebagai tempat untuk beri minuman kepada binatang-binatang yang dipanggil binatang-binatang pada tuan, sehingga akan dibuat tempat minum khas untuk anjing. Ada sebahagian orang fikir begitu, sebab bila binatang-binatang yang ada di jalan ni dan burung-burung turun minum juga dia dapat pahala. Jadi dia tak spesifik pada yang berbentuk rumah ibadat sahaja. Tentulah wakaf-wakaf pusat pendidikan cukup besarlah. Contohnya Al-Azhar Syarif itu. Bagaimana orang Islam yang ada tanah, pakat-pakat wakafkan tanah. Kalau dia wakaf tanah dalam bentuk buat building, tetapi ada juga yang wakafkan tanah untuk return pulangan tu. Ini tanah-tanah kebun tu diwakafkan hasil kebun tu kepada pusat pendidikan. Jadi menyebabkan pusat pendidikan tu ada kekuatan mandiri lah, boleh bergerak sendiri, tak bergantung kepada bantuan pemerintah dan sebagainya. Itu kekuatan wakaf. Jadi selagi mana ada benda tu berjalan, lagi itulah tuan badan itu di alam kubur tu setiap masa datang pahala padanya. Jadi ini contoh-contoh bila diberi tanah, diberi harta ni, dia tidak lupa pada Allah. Dan tuan-tuan, salah satu lagi saya kata, digunakan kuasa dan pangkat dan juga kedudukan juga akan melupakan orang itu, seseorang itu pada Allah. Maka apabila seseorang itu lupa kepada Allah, maka pada hari akhirat lupa ia kepadanya. Allah Ta'ala balas balik dengan Allah Ta'ala juga lupa kepadanya. Tentu maksud lupa Allah ni bukan macam lupa kita tak ingat ni. Ini adalah kiasan dalam ilmu sastra Arab ni, bermaksud Allah Ta'ala tak pedulikan dia. Sebagaimana di dunia dia tak pedulikan Allah dan perintah-perintah Allah, maka di akhirat kelak pada waktu dia susah dan pada waktu dia sulit itu, panahnya, risau, bimbangnya, takutnya, periknya, ataupun dirasai kesusahan, ketika itu Allah Ta'ala juga akan abaikan dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita minta dijauhkan daripada perkara ini. Dan Tuan Syekh tutup dengan sebuah hadis yang dibawa oleh Imam Tirmizi juga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah fa yaqulu Allahu lahu alam aj'al laka sam'an wa basaran wa malan wa waladan wa sakhartu lakal an'am wal harsa wa taraktuka tar'asu wa tarba'u fakunta tadhunnu annaka mulaqi yaumika hadza fayaqulu la. Allah Ta'ala, Rasulullah SAW meriwayatkan hadis qudsi daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman apabila dibawa seseorang hamba itu ke hadapan Allah Ta'ala untuk dihisab, alam aj'al laka sam'an, bukankah aku jadikan pada kamu telinga, wa basaran, dan pendengaran, wa malan, harta, anak-anak, aku beri pada kamu binatang-binatang ternakan, dan aku beri tanah kepada kamu. Aku tinggalkan kamu, aku biarkan kamu, kerana kamu yang jadi pengawal harta-harta itu. Adakah kamu ingat bahawasanya kamu akan bertemu dengan aku pada hari ini? Yang aku mau ingat tak masa kamu tengah mewah di dunia tu? Ingat tak hari pertemuan dengan aku? Maka dijawab hamba itu tadi, ya Allah, aku tidak ingat perkara tersebut. Aku tidak fikirkan tentang hari pembalasan dan hari perhitungan ini. Jadi aku tak buat sebarang amal yang berkaitan dengan harta itu, amal-amal soleh yang boleh dibuat dengan ibadat, dan juga amal soleh yang boleh dibuat daripada harta tadi, kerana terlampau sibuk berbimbang dengan harta. Ini berbimbang dalam kitab, jadi sibuk fokus kepada harta dan nikmat yang kau kurnia itu,
dan lupa hamba dengan sebabnya. Aku jadi lupa kepada kamu, aku jadi lupa kepada arahan-arahan kamu sebab terlampau sibuk dengan nikmat-nikmat itu tadi. Bila didengar Tuhan akan jawabnya itu, Allah Ta'ala pun berfirman, fa yaqululah al-yauma ansaka kama nasitani. Maka berfirman Tuhan baginya, pada hari ini aku juga akan lupa, yang ini aku akan lepaskan kamu, aku akan biarkan kamu, aku akan abaikan kamu sebagaimana engkau telah lupa dan abaikan aku dan perintah-perintahku ketika hidup di dunia itu. Wallahu a'lam. Imam Tirmizi kata hadis yang kita sebut inilah hadis yang sahih lagi gharib, dan sesungguhnya ditafsirkan, maksudnya dikatakan Allah lupakan itu maksud diabaikan dan dibiarkan, yakni ditinggalkan dalam azab, dibiarkan dalam azab, tidak diberi keselamatan, tidak dibantu. Wal'ayazubillah tuan-tuan. Jadi cukup setakat ni dulu. Kesimpulannya, segala nikmat-nikmat yang kita ada ini janganlah sampai kita tidak buat persediaan daripada amal-amal soleh yang berkaitan dengan harta-harta kita. Tujuan kita buat itu, satu, kita minta supaya dilepaskan daripada hisab ataupun diringankan hisab. Yang keduanya, kita minta supaya kita juga akan selamat daripada azab. Wal'ayazubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya berhenti setakat ni dulu tuan-tuan untuk bacaan. Cuma saya juga macam biasa saya akan buka pokok tuan-tuan, ada perbincangan apa soalan apa sebelum kita belah sana lah. Pokoklah tuan-tuan, ada apa-apa nak tanya berkaitan. Setakat ni saya akan buat macam itulah. Saya buka juga sikit. Kadang-kadang pokoklah ada apa-apa soalan. Kalau tak ada, lagi bagus. Cepatlah sikit kita. Jadi rasanya tak ada apa tu, masih banyak. InsyaAllah kita pun dah lebih 4 minit daripada syuruk ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan selawat tuan. Allahumma salli afdala salatin ala أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Tuan-tuan, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.